Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu isu yang benar-benar betul-betul membuatkan kita terkejut. Apabila Muhyiddin Yassin dikatakan tak mengindahkan titah agung, itu kata seorang veteran daripada politik Malaysia. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dituduh tidak mengindahkan hasrat yang di-Pertuan Agong yang berharap tidak ada lagi kemulut politik semasa pemerintahannya. Melabelkan Muhyiddin sebagai kuasa sebenar di sebalik ketua pembangkang, Lim Kit Siang berkata, Presiden Bersatu itu telah mengisytiharkan perang di Dewan Rakyat semalam. Menurut veteran DAP itu, ucapan Muhyiddin dengan jelas menyatakan bahawa Perikatan Nasional mahu 6 pilihan raya negeri akan datang dijadikan sebagai pilihan raya umum mini. Lim mendakwa bahawa jika gabungan pimpinan Muhyiddin memperoleh kemenangan besar, ia akan digunakan menjadi asas kepada satu lagi konspirasi politik seperti langkah Sheraton untuk menumbangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Muhyiddin mahu yang di-Pertuan Agong ke-16 untuk terpaksa bekerja dengan 5 orang Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun penggal pemerintahan Baginda dari tahun 2019 hingga 2024. Tetapi keputusannya terletak dalam tangan para pengundi di 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri mereka yang bakal berlangsung pada bulan Jun atau Julai. Bukannya di tangan Muhyiddin, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Lim Guan En mengulas amaran Muhyiddin kepada Anwar Ibrahim supaya tidak menganggap dirinya akan kekal memegang jawatan selama-lamanya. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa kerajaan hari ini melakukan aktiviti witch hunt terhadap pentadbiran Perikatan Nasional PN yang bangkit dan jatuh akibat rampasan kuasa politik. Lim mendakwa Muhyiddin tidak akan menjadikan titah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 sebagai panduan. Muhyiddin yakin dengan fenomena gelombang hijau sama seperti pemimpin PN yang mengatakan gabungan itu boleh menawan kerajaan negeri Selangor dan peluang PN adalah 50-50 untuk menawan negeri Sembilan dalam pilihan raya umum negeri Pulau Pinang, Selangor, negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang akan diadakan pada Jun dan Julai tahun ini katanya. Pada Isnin, Al-Sultan Abdullah memberitahu Parlimen bahawa Baginda berharap tidak ada lagi Perdana Menteri lain yang akan mengangkat sumpah di hadapannya sebelum pemerintahannya selama 5 tahun berakhir tahun depan. Titah Baginda dirinya menjadi satu-satunya yang di-Pertuan Agong yang mana diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri dan mengimbas kembali bagaimana peletakan jawatan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2020 memaksa Baginda campur tangan dalam politik negara. Sementara itu, Lim berkata ucapan perbahasan Muhyiddin menjelaskan mengapa Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin gagal dalam ujian agung untuk memastikan kestabilan politik untuk 5 tahun yang akan datang. Saya telah katakan yang Hamzah telah gagal memberi aku janji bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri terakhir yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda berakhirnya penggal pemerintahan 5 tahun Baginda pada Januari depan. Atau berjanji bahawa tidak akan ada pertukaran Perdana Menteri untuk 5 tahun akan datang. Kini, puncak kegagalan Hamzah dengan ujian ini sudah jelas. Ucapan perbahasan Muhyiddin semalam adalah satu pengisytiharan perang yang menunjukkan bahawa dia tidak akan dihalang oleh titah yang di-Pertuan Agong. Katanya lagi, wow, ini satu pendedahan, satu ulasan yang amat-amat tajam, yang amat-amat besar maknanya untuk kita semua. Adakah persoalan akhir kita ialah, adakah dengan ini Lim mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin telah pun derhaka kepada yang di-Pertuan Agong dengan mengisytiharkan perang. Dengan mengisytiharkan perang, itu pengisytiharan perang menunjukkan
bahwa Muhyiddin Yassin tidak akan dihalang oleh titah yang di Pertuan Agong. Mengapa? Kenapa? Dan siapa? Kenapa begitu mahu sangat berperang, mahu menjadi Perdana Menteri? Adakah sesuatu yang mahu diselesaikan dengan segera? Ataupun adakah mereka terlalu takut pendedahan-pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang ada pada masa ini? Sila tinggalkan komen Anda dan ikuti terus ulasan selepas ini. Zahid Hamidi mungkin akan dipecat oleh UMNO melalui kebenaran ataupun melalui cadangan daripada ROS. Ada juga yang mungkin menjangkakan bahawa keputusan PAU 2022 akan dibatalkan. Bahkan ada yang menyangka dan mengandaikan PAU 2022 akan dibuat sekali lagi untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan besar ini, yaitu jawapan ROS. Dan ada juga yang menjangkakan ROS tidak akan membuat apa-apa. Namun demikian, apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi memang benar-benar mengejutkan kita. Keputusan yang dinyatakan oleh Zahid berkaitan dengan tindakan ROS. Menurut Ahmad Zahid Hamidi, usul PAU 2022, beliau yakin ROS akan memberikan jawapan yang positif. Wah, yakinnya Zahid Hamidi terhadap keputusan ROS. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan keyakinannya terhadap usul Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 akan diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Beliau berkata keyakinan tersebut dinyatakan berikutan UMNO telah menghantar semua maklumat diperlukan kepada ROS berhubung usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan yang lulus dalam PAU 2022. Kita mempunyai tempoh 60 hari untuk ROS respon kepada kita dan saya yakin peraturan mesyuarat UMNO telah diikuti sepenuhnya oleh pengurusi tetap UMNO. Saya yakin sebelum tempoh 60 hari kita akan memperoleh jawapan yang positif daripada ROS, kata Zahid dalam sesi sidang media di Bilik Media Dewan Rakyat hari ini. Beliau yang menjawab isu berkenaan selepas diminta untuk mengumumkan perkembangan terkini tempoh 60 hari diberikan ROS kepada UMNO. Saudara-saudara sekalian, memang ini satu keputusan yang kita tunggu-tunggu. Apakah yang mungkin akan berlaku selepas ini? Adakah ROS akan membiarkan keputusan yang telah diambil oleh PAU 2022 sebagai sah, ataupun ROS akan membatalkan keputusan itu? Namun demikian, mengikut keyakinan Zahid Hamidi ini, beliau kata ROS bakal akan memberikan jawapan yang positif. Saya berfikir keputusan ROS ini akan menentukan juga turut menentukan kestabilan politik Malaysia. Oleh sebab itulah mungkin ROS akan berlembut kepada UMNO. Kerana apa saja keputusan yang akan dibuat oleh ROS, ia boleh mempengaruhi keadaan politik Malaysia, lanskap politik Malaysia, khususnya kestabilan perpaduan, kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Kita berdoa semoga apa yang diberikan, keputusan yang diberikan oleh ROS akan dapat membawa kemakmuran kepada negara kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.